secara digital dan interaktif bagi membantu komuniti penagih dadah di negara ini. Ketua Projek V Inabah Profesor Dr. Lua Pei Leng berkata, aplikasi itu antara terawal di Malaysia menggunakan kaedah terapi jiwa, kerohanian dan keagamaan untuk membantu golongan berkenaan mengatasi masalah ketagihan dadah. Projek rasmi bermula pada September tahun lalu dan kini dalam fasa akhir pengumpulan maklum balas daripada responden. Aplikasi ini turut menyediakan nota, video dan latihan sesuai untuk rawatan terapi emosi, psikologi dan keagamaan kepada penagih dadah. Buletin Darul Iman setiap hari jam 9 pagi, 12 tengah hari dan 5 petang di Manis FM, Gaya Pantai Timur. Stream rancangan menarik dan dengarkan Izzat, Kelly dan Farid di www.manis.fm. Menceriakan hari anda. Dibawakan oleh MG Kumat dan Ayam Segar Makmur Gold. Jom membeli di MG Co-op Mart dan Ayam Segar Makmur Gold. Dapat emas weh! Manis FM, Gaya Pantai Timur. Ku sedar tanah air aku bertuah di sini tempatku berjasa. Ku sedar sempurna hidupku di sini Malaysia, ku terhutang budi. Aku negaraku, sememangnya negaraku. Maju negaraku, tanah tumpah darahku. Aku negaraku, di hatiku negaraku. Selamanya ku negaraku, satu negaraku, tanah tumpah darahku. Kita bersama membina masa depan, semangat setinggi angkasa. Kita bersama bersyukur pada Tuhan, kepadanya kita berserah. Aku negaraku, sememangnya negaraku. Maju negaraku, tanah tumpah darahku. Aku negaraku, di hatiku negaraku. Selamanya ku negaraku, satu negaraku, tanah tumpah darahku. Laungkan namamu ke seluruh dunia. Malaysia, aku bahagia. Ku negaraku, sememangnya negaraku. Maju negaraku, tanah tumpah darahku. Di hatiku negaraku, selamanya ku negaraku. Satu negaraku, tanah tumpah darahku. Aku negaraku. Terima kasih kepada anda yang masih lagi kekal bersama kami. Semestinya sekarang ini di Manis-Manis Pagi yang dibawakan oleh MG Co-op Mart dan Ayam Segar Makmur Gold. Jom membeli di MG Co-op Mart dan Ayam Segar Makmur Gold, dapat emas weh. Baik, anda boleh saksikan secara langsung kita live ni di Facebook Manis FM. Boleh dah tekan-tekan tu. Pakat-pakat like dan share juga. Kita pagi ini nak bercerita mengenai Pelan Induk Terengganu Sejahtera ataupun PITAS 2030 dan kita bersama dengan Encik Zulhilmi Abdul Rahman, Ketua Jabatan Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Rakyat PITAS bersama dengan kita di konti hari ni. Assalamualaikum, selamat pagi Cik Zuhimi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ya, pagi. ya, selamat pagi. Kalau kita ringkaskan panggil Cik Zul saja boleh kan? Boleh mana-mana je lah. Kenapa nama apa? Cik Zul ke Cik Hilmi saya panggil? Biasa panggil Cik Zul. Cik Zul. Kadang yang jarang panggil Cik Mi, jangan. Jangan. Cik Zul Okey. manis sikit. Ya, baik. Cik Zul yang manis sikit. Okey. Okey, baik. Hari ni Cik Zul, sebenarnya kita nak kongsikan mengenai PITAS 2030. Jadi untuk permulaan ni lah, kita nak tahu secara ringkas PITAS 2030 ni. Walaupun mungkin dah ceritakan sebelum ni mengenai penerangan pasal PITAS ni kan, mungkin sekali lagi untuk kita hangatkan kembali. Mungkin ada yang lagi tak tahu kan sebenarnya. Okey, mungkin Cik Zul boleh kongsikan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua.
Pertama terima kasih kerana jemput kami datang ke Konti di Mani FM untuk menceritakan tentang PITAS. Baik, PITAS ni sebagaimana yang dimaklumi merupakan satu pelan induk Terengganu Sejahtera yang kita sasarkan sampai 2030. Kita sasarkan Terengganu akan menjadi negeri maju, berkat dan sejahtera menjelang tahun 2030. Ringkasnya PITAS ni dia melibatkan pelan yang melibatkan dua perkara. Satu, pembangunan ekonomi, yang kedua pembangunan sosial. Untuk dalam sasaran dalam pembangunan ekonomi, kita fokuskan kepada satu, untuk menambah peluang pekerjaan di negeri Terengganu. Yang kedua, untuk mencipta pendapatan baru pada kerajaan negeri Terengganu. Sebab untuk sebagaimana yang dimaklumi bahawa Terengganu amat bergantung berminyak. Hampir 85% pendapatan negeri Terengganu bergantung berminyak. Jadi kami membuat satu pelan untuk mengurangkan kebergantungan ke minyak dengan mengambil kira pelbagai sumber-sumber baru yang boleh jadikan pendapatan baru pada negeri Terengganu. Itu sudut ekonomi. Yang kedua, ringkasnya dari sudut sosial, kita fokus untuk melahirkan masyarakat yang beragama, bermasyarakat dan berkebajikan. Tiga perkara ni kami fokus sebab kami kata dengan tiga-tiga benda ni baru ia sejajar. Ekonomi membangun, masyarakat pun membangun. Maksudnya ada pecahan pula dari segi ekonomi, pecahan pula perikanan, pertanian, Cik Zul. Kita akan bincangkan mengikut strategik yang saya cerita lepas ni lah. Sebab kebiasaannya biasa kalau orang buat pelan di fokus ekonomi. Tapi kami fokus dua-dua. Manusia pun kita bangun, ekonomi pun kita nak bangunkan sekali. Jadi lebih seimbang lah. Lebih seimbang. Seiring. Sebab tu kita namakan PITAS satu pelan yang holistik dan komprehensif. Untuk duduk tanpa mengabaikan rakyat-rakyat di negeri Terengganu sendiri juga. Ya, sepatutnya kita nak ambil potensi rakyat Terengganu untuk dibangunkan sepenuhnya. Okey. Jadi pada asalannya tu bagaimana sebenarnya PITAS 2030 ni dibangunkan? Dan sekarang ni pula macam mana? Ya, macam ni. Sewaktu Yang Amat Muhammad Datuk Seri Musa mengumumkan 7 prinsip dalam ucap negeri pada tahun 2018, asalnya kita dah ada satu gambaran besar apa yang kita nak bawa untuk negeri Terengganu. Cuma oleh kerana waktu itu kita dah ada gambar besar, supaya benda ni tidak kita rancang dari daripada asal, daripada scratch, from scratch. Jadi waktu itu kita mulakan dengan kita semak semua dokumen yang ada pada kerajaan negeri waktu itu. Termasuk waktu itu kerajaan negeri telah memperkenalkan, dipanggil Pelan Transformasi Negeri Terengganu. Terengganu TTB waktu itu tak silap. Jadi tugas kami ialah kami semak semua dokumen ini. Kami semak dan kami sesuaikan dengan keperluan dan hasrat dan hal tujuan dikemukakan oleh Yang Amat Muhammad Datuk Seri Musa lah. Sebab kita bangunkan PITAS dengan mengambil kira permasalahan negeri Terengganu dan potensi negeri Terengganu waktu itu. Jadi dua-dua ni tergabungkan dan kita kemukakan satu pelan. Sebagai contoh, permasalahan negeri Terengganu waktu itu ialah isu pengangguran yang agak tinggi, hampir 4.2% waktu itu. Pelaburan yang agak rendah, dan dalam masa yang sama Terengganu mempunyai potensi tinggi. Kita ada dari sudut galian, kita ada dari sudut produk pelancongan semua jadi yang lama cantik. Pulau-pulau pantai kita yang terpanjang di Malaysia, 244 km. Cantik-cantik belaka. Kita ada 7 pulau yang Kora yang amat cantik lah. Tasik macam-macam lah. Buktinya waktu bila kita buka sempadan ni, ramai orang Terengganu. Sebab pemandangan semua jadi yang agak cantik. Betul. Jadi potensi-potensi ni kita rasa kita perlu garapkan. Kita ada permasalahan, kita tahu permasalahan, dan kita ada potensi ni kita garap dan mengambil kira perancangan lepas, kita gabungkan sekali dan kita kemukakan PITAS sebagai satu pelan yang baru untuk bagi memenuhi aspirasi dan hala tuju yang Datuk Seri Musa. Baik. Jadi banyak pastinya perancangan-perancangan yang telah pun kita bincang. Mungkin ada selepas ni ada lagi penambahbaikan untuk ni kan? Ya. Sebab PITAS ni dia dokumen hidup. Dia bukan Quran macam. Dokumen hidup. Dia yang penting kita dah ada hala tuju dan kita akan mengambil pelbagai pandangan yang dibuat. Sebab itulah dalam PITAS ni, waktu kita bangunkan ni ialah kita tanya pelbagai agensi dan pihak respon daripada diorang lah. Macam mana, apa nak tambah baik semua sekali. Dan selepas dilancarkan nanti pun kita akan tengok lagi pandangan-pandangan rakyat untuk kita tambah baik lagi akan datang. Yang penting kita dari konsep dah ada, kerangka dah ada, tinggal nak masukkan saja untuk tambahkan baik. Dan semestinya juga peningkatan. Sebab dokumen ni dokumen hidup, bukan statik. Dan semestinya PITAS ni akan membuka peluang pekerjaan yang luas untuk anak-anak muda. Antara salah satu cara hasrat lah. Ya, betul. Untuk bantu. Kita tahu esok akan diadakan majlis pelancaran
pelancaran dokumen rasmi PITAS 2030 ni, boleh Cik Zul ceritakan berkaitan dengan majlis ini, apa yang istimewa berkaitan dengan majlis pelancaran pada hari esok? Okey. Saya belakang sikit ya. Boleh. Okey, sebelum tu Yang Amat Muhammad Datuk Seri Menteri Besar telah mengumumkan 7 prinsip PITAS pada tahun 2018 dalam ucap negeri waktu itu. Waktu itu dia sekadar mengumumkan 7 prinsip sahaja. 7 prinsip sahaja bagi memberi gambaran awal kepada semua penjawat awam bahawa pembangunan di Terengganu sama ada manusia atau pembangunan ekonomi berasaskan 7 prinsip ini. Dari sudut kepatuhan pada prinsip Islam, penekanan kepada semua manusia dan sebagainya. Nah, termasuk supaya tidak berlaku ketirisan dalam pembangunan negeri Terengganu ni dan semua rakyat mendapat manfaat daripada pembangunan negeri ini. Itu baru prinsip. PITAS ni bukan prinsip mata-mata. Dia ada dia panggil modul rumah PITAS. Modul rumah PITAS ni dia ada 3 sasaran, iaitu maju, berkat dan sejahtera, yang kita dah ada definisinya. Apa itu maju, apa itu berkat dan apa itu sejahtera. Yang kedua, kita ada 10 strategi. Untuk mencapai 3 prinsip, 3 sasaran ni dia perlu ada 10 strategi yang mewakili setiap portfolio exco. Jadi setiap portfolio exco ni dianggap sebagai KPI masing-masing lah untuk dicapai, untuk mencapai 3 strategi ini. Dan kita ada dari situ kita ada 5 pengupaya untuk mencapai 10 strategi ini. Dan dalam strategi kita ada objektif, strategi dan 50 mercur tanda. 50 mercur tanda ni ialah satu signature ataupun satu legasi macam legasi lah. Ni yang menjadi legasi ataupun signature bagi setiap exco. Dan untuk esok pelancaran kita ialah kita akan kemukakan apa itu 10 strategi, apa itu 50 mercur tanda, apa itu model rumah PITAS itu sendiri. Dan dari situ juga kita akan tunjukkan kepada rakyat Terengganu pencapaian yang sedia ada dan apa dia dipanggil Terengganu pada masa hadapan. Targetnya mana pembangunan Terengganu akan jadi macam mana pada tahun 10 tahun akan datang. Yang inilah yang kita akan kemukakan pada pelancaran esok. Jadi esoknya fokusnya adalah pelancaran dokumen PITAS, bukan pelancaran PITAS. Pelancaran dokumen PITAS yang kita dah siapkan daripada tahun 2018 sampai hari ini kita siapkan. Jadi itulah esok pelancarannya. Jadi maknanya misi ni dah pun bermula kalau kira kan? Dah bermula. Bila mana Yang Amat Muhammad Datuk Seri Besar bermula tahun 2018, benda tu dah berjalan. Cuma konsepnya ialah kita nak bottom up. Kita tak nak dari atas tekan ke bawah. Kita nak pandangan rakyat, kita kumpulkan pandangan penjawat awam semasa ke semasa agensi, kumpulkan kita dan benda tu didokumentkan dan inilah dokumen telah disiap. Dan walaupun benda tu berjalan, kita nak benda tu dilancarkan secara formality. Pada awalannya dilihat agak berjalan dengan lancar sekali, Cik Zul. Macam mana? Setakat ni Setakat ni alhamdulillah daripada 50 mercur tanda yang kita telah keluarkan, hampir 20% mercur tanda telah dilaksanakan dengan baik. Kalau saya boleh cerita secara ringkasnya, antaranya mercur tanda kita ialah sebagai contoh Rumah Rahman. Dia ada 2, ada 3 konsep dalam Rumah Rahman ni. Yang kedua, antara mercur tanda PITAS ialah kita nak menyiapkan 60,000 rumah di Terengganu menjelang tahun 2030. Sebab kita beranggapan bahawa berdasarkan maklumat permohonan rumah, kita hampir ada 120,000 permohonan rumah. Dan kalau dibuat pemutihan sekitar 80,000 lah kita kata. Dan kita jangkakan untuk selesaikan masalah ni, kita nak siapkan paling kurang 60% dari permohonan rakyat tersebut. Jadi kita siapkan dari sudut kita buat perancangan untuk menyiapkan perbilangan rumah tersebut. Yang kedua ialah kita perkenalkan konsep rumah patuh syariah dalam konsep untuk negeri Terengganu. Jadi dalam Rumah Rahman ni kita telah mengenalkan satu konsep patuh syariah yang saya rasa negara lain tak perkenalkan lagi. Kita yang perkenalkan dulu. Dari sudut pertama, kalau saya ringkaskan, kepala rumah sebelum ni kalau tengok rumah patuh syariah, dia ada 3 bilik. Tapi bilik yang ketiga biasanya kecil. Ia sekadar untuk store. Store. Kadang-kadang buat store je. Dah capai target yang benar. Jadi waktu kita bincang kata tak boleh. Bilik ketiga mesti boleh memuatkan 2 orang anak.
sama ada lelaki atau perempuan. Diperbesarkan bilik maksudnya. Jadi pelan yang kita lakarkan mesti ada dengan pelan furniture sekali. Mana boleh letak katil Muat untuk 2 katil. Yang kedua, konsep rumah dalam Islam ni dia satu dia memelihara kehormatan ahli rumah. Yang kedua dia menghormati tamu. Jadi paling kurang kita kata design bilik mesti pintu bilik tidak menghadap orang tamu. Paling kurang tetamu datang Bokok kat ngadap tu rumah tamu dah. Nampak macam-macam. Selesa. Kita sendiri tak Yalah. selesa. Kan perasan kan? Kalau kita mari tetamu tak sedar, begitu tu buka habis nampak habis dalam bilik tersebut. Ya, betul. Jadi paling kurang tetamu datang, tuan rumah boleh jaga aurat masing-masing, tak ada masalah. Dan design telah kita dah buat design untuk rumah strata dan rumah landed. Dan yang ketiga, kita pastikan rumah tersebut boleh membuat aktiviti keagamaan solat jemaah sebagainya. Jadi ruang tamu Ruang tu tu agak luas dan masuk budaya orang Terengganu ni, kita kadang ada kematian ada apa, kita ada tahlil, kadang banyak akikah, bolehlah muat dan ruang tamu tu 20 orang gitulah. Alhamdulillah benda tu dah dilancarkan, kita panggilkan sebagai rumah rahman. Yang ketiga, oleh kerana dalam rumah rahman ni pula untuk biaya ni, masalah rakyat Terengganu ialah masalah pembiayaan. Kita ada orang ramai yang mampu bayar bulanan tapi tak cukup syarat untuk buat pinjaman. Sebagai contoh, kita ada orang nelayan kan, petani sebagainya, dia bulanan boleh mampu tapi dia tak ada KSP, dia tak ada apa-apa. Jadi itu kita kenakan pembiayaan air rahman untuk rumah. Itu sebagai contoh lah antara pencapaian dalam mercu tanda dalam Pitah 2010. Ya. Okey, itu bercerita mengenai pencapaian sampai sekarang. Jadi kita tahu jugalah Cik Zul pun dah bagi tahu bermula 2018 tadi kan. Jadi kenapa baru lancar dokumen ni sekarang? Sedangkan Menteri Besar pun dah lancarkan pada 2018 lagi. Soalan tu Pais nak jawab tu. Ke mana pula? Rasa-rasa jawapan selamatnya ke mana dia? Tak tamat lagi. Isu gini, ni lah yang saya sebutkan tadi bahawa Yang Amat Menteri Besar ni dia tak nak kita paksa agensi ikut kita sepenuhnya. Waktu dia mulakan dengan 7 prinsip PITAS, dia sebut kata kalau boleh biar PITAS ni ialah satu dokumen bersama. Bukan sekadar dokumen kami, bukan sekadar dokumen daripada Menteri Besar, bukan sekadar dokumen Exco dan bukan sekadar dokumen parti, bukan. Ini dokumen bersama. Kita cuma menyediakan kerangka. Kerangka dan kita sediakan strategi dan kerangka tu je apa yang nak capai. Tapi pengisian mesti datang daripada bawah. Maksudnya mesti datang daripada agensi. Sebab tujuan kita ada 2 perkara. Kita nak share value. Kita nak sebab pelaksanaan agensi. Kalau kita paksa buat benda yang tak mampu buat, akhirnya tak berjaya. Yang kedua, kita nak supaya selain ada share value, kita nak benda ni datang dari bawah ke atas, bottom up. Jadi selepas kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Besar mengumumkan 7 prinsip, apa yang kami buat ialah kami mengadakan pelbagai bengkel dan pertemuan dengan semua agensi. Dan akhir sekali saya rasa hampir semua agensi lah kita buat bengkel. Semua exco kita buat bengkel dan kita kemukakan PITAS, kita kemukakan strategi. Agensi yang mencadangkan pelan tindakan berdasarkan strategi ini. Nak capai apa dan sebagainya, dia yang cadangkan semua sekali hingga terbentuk dokumen ini. Walaupun nak kata bukan lambat, benda ni berjalan, tapi kita sentiasa tambah baik supaya kita kata bahawa PITAS adalah milik bersama, bukan milik kami seorang. Kami hanya pemantau dan pemudah cara untuk pastikan hala tuju KPI yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan negeri dalam PITAS berjaya capai sepenuhnya. Mengambil pengalaman lepas, ada banyak berlaku dalam dokumen lepas. Antara benda yang saya pernah sembang dengan orang yang merangkai lepas, dia kata bila mana tak ada shared value menyebabkan agensi tak berminat ataupun tak bersungguh tak laksanakan, menyebabkan pelan gagal, pelan tinggal pelan mana-mata. Jadi kita nak PITAS ni tidak, kita nak PITAS pelan bersama dan kita jayakan bersama. Baik, betul. Sebab sememangnya pandangan-pandangan daripada agensi-agensi tertentu tu sangat pentinglah sebab mereka lebih arif, lebih pakar lah mengenai kita memudah perkara cara itu. je lah. Kita memudah cara je kan. Jadi selepas dengan majlis pelancaran dokumen ni, jadi ada tak langkah-langkah seterusnya dalam PITAS 2030? Banyak. Banyak. Sampai 2030 kita ni. Jadi selepas pelancaran ni, apa yang kita fokus ialah kita akan perincikan PITAS ni pelan induk, dia akan ada pelan strategi masing-masing. Antara benda yang kita fokus sebagai contoh, benda yang kita tengok dalam satu mercu tanda di bawah teras strategi 2 di bawah Exco Perumahan ialah Terengganu Bersih. Jadi Terengganu Bersih ni waktu kita berbincang dengan PBT, majlis PBT apa nama? Allah
PBT apa you punya panjang dia? Alih Bandar Kuala Terengganu ke apa? Bukan PBT, kerjaan tempatan ni. Ah, Panggil apa okey, dah? okey. PBT Pihak lah. berkuasa tempatan. Allah lupa semua. Pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan. Ah, Terima ya. kasih. Kita perlukan, kita masih belum ada pelan pengurusan sesepejal. Bila sebut Terengganu Bersih ni dia melibatkan dua perkara. Satu dari sudut pelan kerajaan, yang kedua budaya rakyat, budaya rakyat supaya bersih. Di benda ni kita akan perincikan dalam bentuk, kita akan perincikan lagi untuk kita develop pelan pengurusan sesepejal bagi contoh. Satu. Yang kedua, benda yang kita akan lihat, kita akan buat lepas ni ialah dari sudut penerangan kepada ke bawah, kepada agensi bawah untuk kaedah pelaksanaan pitah ni supaya pelan tindakan tu menjadi pelan yang terlaksana lah. Sebab kami ni di peringkat kami ni hanya di peringkat COE PITAS. Kami ni hanya sebagai dipanggil kuasa kami dapat, punca kuasa kami dapat dari sudut kita merancang. Tapi kami bukan pelaksana agensi. Kita hanya fokus merancang, kita memudah cara, menyalah dan memantau. Jadi bila sebut pelaksana ni agensi, tugas kami ialah kami akan turun pada agensi, kalau ada masalah kami akan memudah carakan apa masalah yang kita boleh selesaikan bersama lah. Jadi itulah tugas kami ialah lepas habis pelancaran ni, tugas kami akan turun ke dengan agensi, memberi penerangan dan kami akan tengok apa yang perlu untuk diperincikan, kita akan perincikan satu-satu. Sebagai contoh tadi saya sebut tadi perincikan pada pelan pengurusan sesepejal. Masuk lepas ni kita akan tengok pelan impak ICRL yang akan disiapkan di tahun 2026. Jadi ICRL siap 2026, tapi impak ekonomi di keliling stesen ICRL itu masih belum dibangunkan dengan baik. Jadi pelancaran kena buat dari sekarang. Paling kurang kita dah ready dengan pelbagai perkara waktu itu. Pelan dan sebagainya kan. Ya, baik. Adakah berkait juga dengan belanjawan peringkat negeri nanti? Ya, akan ada kaitan. Sebab untuk belanjawan 2022 ni, ya, betul. banyak mercu tanda akan dimasukkan untuk diwar-warkan pada tahun hadapan. Khususnya pasca pandemik COVID. PITAS sebagaimana yang maklumi, selepas berlakunya COVID ni kita berlaku banyak adjustment. Sebab kita buat sebelum COVID. Bila COVID ni, waktu kita sebelum COVID, pengangguran 4.2. Lepas kita buat perancangan, pengangguran berjaya turun dari 4.2 jadi 3.5. Lepas COVID naik balik 4.2. Okey, so far dari situ di bawah mercu tanda PITAS, di bawah Esko Keusahawanan, teras 10 hafal aku. Teras 10. Kita ada dipanggil Pusat Cari Kerja PES, Public Employment Services, yang kita buat kerjasama dengan Perkeso, yang merupakan satu-satunya negeri di Malaysia yang buat kerjasama Perkeso untuk buat PES ini, untuk buat pemadanan dari sudut peluang pekerjaan di Negeri Terengganu dengan Perkeso, untuk nak pastikan antara target PITAS ialah kita nak turunkan kembali pengangguran kepada paling kurang bawah 3% lebih ya, 3% lebih ya. Dan semestinya mesti rakyat Terengganu ni tertunggu-tunggu mengenai belanjawan negeri Terengganu 2022 ni, dan mengharapkan satu benda yang positif lah. Dan ni kita nak tahu juga apa mengenai perkembangan berkaitan PITAS ni, dekat mana kita boleh rujuk benda ni. Okey, untuk makluman, esok kita akan lancarkan website PITAS. Jadi tunggu esok website tu apa dia, apa di domain dia, tunggu esok. Saya kalau bajak hari ni tak suspend lah. Sabar dulu, bawa sabar dulu. Okey. Cuma kalau dari segi kita rakyat biasa ni boleh ke minta pandangan atau kita luahkan idea kita sendiri ke? Sabar dulu, nanti cerita dulu. Okey, dari sudut kita punya makluman tentang PITAS, kita dah ada Facebook, kita dah ada Twitter, kita dah ada IG, TikTok pun ada. Wow. Kini kau trend. TikTok pun ada atas nama PITAS 2030 nama dia. Okey, dari sudut yang isu yang tadi tu, dalam website memang kita ada dipanggil aduan rakyat. Aduan rakyat tu kita untuk satu pandangan rakyat, yang kedua aduan rakyat lah, kita akan dapatkan situ untuk kita, tugas kami juga ialah analyse pandangan rakyat yang ni untuk diberikan kepada pihak yang sepatutnya lah. Jadi dalam website kita memang kita akan kemukakan situ. Dan dalam Facebook pun kalau ada komen pun kita akan cuba ambil untuk kita, maknanya yang penting bukan saya betul-betul lah, pandangan betul dari rakyat untuk kita kemukakan di betul. Tugas kami analyse betul dan kita akan kemukakan lah. Ya, pastinya masyarakat mahukan yang terbaik juga untuk mereka, dan mungkin kadang-kadang daripada sudut mereka ni kita tak terfikir pula apa masalahan dan sebagainya, sebab dokumen pun dokumen hidup yang pastinya akan sentiasa ada perubahan. Cuma nak tanya TikTok tu Cik Zu ada ke dalam TikTok tu? Allah.
Minta Cik Zul lah buat sekali Ha. penerangan, bagi buat muzik sikit. Ya, sekarang buat macam tu. Trend kan. Ada tulisan-tulisan semua tu. Mudahlah juga kan. Nanti buka TikTok kita tengok macam Ah. mana. Kalau tak ada Cik Zul, saya cari juga. Tak. Hak takutnya TikTok yang buka TikTok Cik Zul dulu pada kita. Okey. Baiklah, kita pun dah sampai ke penghujungnya. Cuma rumusan hari ni Cik Zul, apa yang Cik Zul nak kongsikan? Rumusan hari ni. Rumusannya saya menyeru pada semua pendengar-pendengar di Manif FM supaya dapat bersama-sama melihatlah menonton pelancaran esok pada jam 11 pagi untuk kita sebagai tanda sokongan kepada aspirasi Kadin Negeri Terengganu dan masa sama kita juga membuka pandangan dan bukan aduan lah, pandangan dan komentar untuk kita bawa Negeri Terengganu ni supaya satu arah yang baru. Betul. Sebab Terengganu sekarang ni kalau ikut laporan KDNK kita masih ke belakang lah. Lebih kurang kita nak Terengganu ni satu masa dapat kata kalau boleh jadi negeri di pantai timur yang paling maju ke depan dengan sebab kita ada pelbagai kelebihan ni kita nak Terengganu ni amat jauh ke depan. Jadi saya mengharapkan semua pendengar-pendengar di Manif FM ni dapat mengikuti perasmian esok dan sama-sama kita doa supaya PITAS ni dapat berjaya mencapai sasarannya insya-Allah pada tahun 2030. Baik. Di TV Darul Iman. Di TV Darul Iman, di TV Darul Iman. Okey, Baik. kat situ. Kita boleh share-share juga untuk saksikan esok. Okey. Baik, itu saja yang sempat bersama dengan kami pada hari ini. Kita berkongsi mengenai Pelan Induk Terengganu Sejahtera PITAS 2030 bersama dengan Cik Zulhilmi Abdul Rahman, Ketua Jabatan Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Rakyat PITAS. Jadi insya-Allah kalau ada masa lagi untuk perkongsian seterusnya mungkin kita boleh bersua kembali Cik Zul. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi Cik Zul ni sebenarnya busy daripada upstation lah. Betul. Daripada jauh gerak pagi tadi terus ke Manis FM sebab nak berkongsi dengan anda semua pendengar-pendengar Manis yang Lepas setia ni, ni. sama ada kerja luar lagi Cik Zul? Tak ada balik dapat Cuma untuk makluman lupa nak maklum tak apa. kita ni dengan PITAS dengan Manis kita dah sebagai rakan strategi untuk konten-konten PITAS insya-Allah kita akan salurkan di Manis lah insya-Allah. Baik. Insya-Allah. Terima kasih kepada Manis. Sama-sama. Baik, mewakili Manis juga kita mengucapkan tahniah kepada PITAS dan kita doakan semoga terus maju jaya dan juga apa sahaja impian yang target dapat dicapai. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, Amin. terima kasih Cik Zul. Okey, Kita hadiahkan lagu ni untuk Cik Zul. Maju berkat sejahtera Cik Zul. Sedap sikit. Sedap. Ya, terbaik untuk anda. Terus bersama dengan kami. Manis FM Gaya Pantai Timur. niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak